Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صدق الله العظيم. Kita baca qunut nazilah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma ya munzil al-kitab ya mujri as-sahab ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim
Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa sattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya mujriyas sahab ya hazimal ahzab izimhum wansurna alaihim. Terus dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin. Ya mujiba du'a'is sa'ilin wa ya qabilat ta'ibin wa ya rahimat du'afa wal fuqara wal yatama wal masakin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Segala puji tertentu bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita rafakkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas pinjaman Allah kepada kita dapat lagi kita kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan mudzakarah kitab hadis penawar hati, iaitu insya-Allah kita akan masuk hadis yang ke-15. Sebelum tu ada sedikit pengumuman berkenaan dengan fenomena ketiadaan air. Atas ketetapan mesyuarat ahli jawatan kuasa khas Masjid Al-Qohar masjid ini, kegunaan air hanya untuk berwuduk dan kegunaan tandas sahaja. Untuk mana-mana yang terputus bekalan air 5 hari. Bukan sikit tau. Mulai esok 10, 11, 12, 13 dan 14 kan. Jadi 5 hari. Kita baru 5 hari tau. Palestin dah lama dah. Tak ada air, nak minum pun tak ada, nak basuh pun tak ada. Macam mana? Allah Ta'ala beri kita 5 hari. Tu pun pakat pergi Belitung. Sampai tak tahu nak pergi Talau letak tahu mana.
Dalam kita buat simpanan, Masya Allah. Allah sayang sungguh tak kita. Kita ada masjid, depa pun dibom. Kita ada masjid, okey. Jadi kebanyakan orang akan cari masjid ataupun surau, memandangkan masjid ataupun surau ada kolah besar, ada tangki besar. Baik, diberi untuk kegunaan umum hanya untuk berwudu dan tandas. Tandas ni dua kerja lah. Kan, berak kencing sajalah. Jadi bermakna di sini dia kata tak boleh mandi, tak boleh memasuh sahabat asad. Ingat rakyat Malaysia ni kalau 5 hari tak basuh baju, tak habis kot. Dia kata 5 hari, tak sebulan tak basuh baju pun tak habis. So ni lepas dia buka ayat tu, puja dobi berambak. Ya? Hak misi masuk dalam rumah dia tak pakai. Punya rumah. Alhamdulillah. Nah. Tapi janganlah kata masjid ada kegunaan masjid tu boleh pergi beramai-ramai. Kita tengok nak kegunaan dia khas hanya untuk berwuduk dan kegunaan tandas saja. Pintu bilik tandas masjid akan dikunci. Hanya akan dibuka setengah jam ataupun 30 minit sebelum masuk waktu solat. Dan habis waktu solat tu tutup kunci terus. Dalam 5 hari ni puasa sak mulut jangan kata apa. Kita kena faham kegunaan masjid ni bukan ada yang mai ke masjid hanya untuk kencing berak je. Semayang tak mai. Ngaji tak mai. Bila orang kata dia pemarah. Kemudian tangki bantuan air akan ada di depan kat tempat parking tu akan diletakkan tangki bantuan air. Bolehlah mai ambil. Bolehlah mai ambil. Siapa yang berkemampuan bawa takat-takat yang patut sahaja. Kita tinggalkan untuk yang lain. Yang mana untuk kegunaan lain sila gunakan kemudahan bilik air dan tandas. Dewan solat lama tu yang tu boleh guna bilik air dia. Kok lah nak mandi. Mandilah sat ala-ala Piramli. Basuh biji mata saja. Kita tahu kan. Kita tahu kegunaannya. Dan pihak masjid memohon maaf di atas segala kesulitan. Saya kata puasa saat mulut. Pesan dekat jiran-jiran di sebelah rumah kita boleh guna masjid. Kalaulah ada yang kata ada masjid nak buat apa? Kalau tak bagi guna, boleh guna. Hanya untuk keperluan solat sahaja. Dan qada hajat. Lebih daripada tu kita pun fikir-fikir sendirilah. Dan Alhamdulillah, bab-bab nak basuh baju tu tak usah duk rajin sangat 2-3 hari ni. Simpan sat dulu. Saya percaya yang duduk bersila di depan saya ni, takat-takat tak basuh baju sebulan pun daripada lagi bekalan. Betul tak? Sebab baju tak boleh tayamum kan. Kita rasa-rasa tak ada air, tayamum. Tanah melambak. Cakap pandai Ustazah ni. Suruh dia buat tengok. Okey. Alhamdulillah. Kita sambung pengajian kitab hadis penawar bagi hati. Kita masuk hadis yang ke-15. Hanya beroleh lapar dan dahaga. Kalau minggu lepas kita baca hanya beroleh berjaga malam. Yang tu untuk yang sembahyang. Sembahyang yang tidak ada batinnya, hanya ada zahirnya. Hari ini dia sentuh satu lagi ibadah yang paling penting untuk kita. Ibadah puasa. Tak dapat apa, hanya beroleh lapar dan dahaga. Rugi. Okey, kita tengok sama-sama Kita baca meraihkan hadis ni, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu rawahu al-Bukhari wa fi riwayatin Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Baik, tengok dah satu hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan berkelakuan dengan dasar dusta, artinya berdusta dengan anggota, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan apa-apa ganjaran ke atas keletihannya. Meninggalkan makan minum, maksudnya berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam riwayat Imam An-Nasa'i juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada banyak orang yang berpuasa tetapi ia tidak memperolehi daripadanya puasanya itu selain daripada lapar dan dahaga. Ni ya, hadis berkenaan dengan puasa. Sebelum tu kita kenali dulu definisi ataupun tarikh puasa. Puasa iaitu menahan diri daripada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu dipanggil puasa zahir. Nah, puasa zahir yakni secara luaran. Kalau hang tak makan, kalau hang tak minum, kalau hang tak memasukkan sesuatu di dalam rongga yang terbuka, maka itu dianggap kamu berpuasa. Itu nama dia puasa zahir. Yang ditekankan dalam hadis yang kita baca ini ialah puasa batin. Macam mana kita bicarakan pada minggu lalu, solat ada solat zahir dan solat batin. Begitu juga tentang puasa, ada puasa zahir dan puasa batin. Bezanya, solat tu dia ada waktu. Contohnya 10 minit waktu zuhur. Contoh, sama tu kalau 10 minit waktu zuhur. Dia kena khusyuk dalam 10 minit tu saja. Tapi puasa, dia kadang-kadang dia ambil 12 jam, 14 jam, 13 jam. Dia kena khusyuk tak? Dia tak kena khusyuk. Dia tak payah khusyuk macam dalam solat. Tapi dia kena jaga hati, jaga batin untuk mendapat kualiti dalam berpuasa. Bermakna, apa amalan yang kita lakukan hendaklah ditunaikan kerana Allah. Nah, hadis dia nak ajak kita, dia mendidik kita agar tidak sekadar anggota zahiriah sahaja yang melakukan ibadah, tapi dia ajak hati kita juga melakukan ibadah. Dalam hadis yang kita baca pada pagi ini, di mana dia sebut, sesiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan kelakuan dusta, kelakuan atas dasar dusta, yakni berdusta dengan anggota badan. Kita tengok cara macam mana yang disebutkan berdusta dengan anggota badan. Berdusta dengan mulut kita faham. Apa dia berdusta dengan mulut? Kita memperkatakan sesuatu yang tidak benar. Sama ada dia bersifat fitnah atau bersifat ghibah atau dia bersifat su'uzon, yakni sangka buruk. Yang mana kata Nabi SAW, berwaspadalah kamu wahai orang-orang yang berpuasa untuk 3 hal, untuk 3 keadaan. Keadaan yang pertama kata baginda Nabi SAW, ketika mana kamu sedang berpuasa, tinggalkan ghibah. Apa maksud ghibah? Mengumpat, mengeji, memfitnah. Itu yang dikatakan ghibah. Nah, ghibah. Cuba tinggalkan. Baik. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Dia kata, dia bekerja di pasar, berniaga roti. Jadi bersebelahan dengan peniaga buah. Dia beritahu kepada Rasulullah, dia kata, orang peniaga buah ni tak sesibuk peniaga roti. Sebab dia boleh duduk saja sementara tunggu pelanggan mai. Dia, peniaga roti ni sibuk dengan canai roti, mungkin tebak roti, bakar dan jual. Sibuk. Jadi dia kata, hak yang sebelah ni peniaga buah ni, dia banyak isu. Isu dia ni, dia kira dia
Bila ada masa lapang, dia ambil tahulah hal ehwal semasa. Semua cerita dia tahu. Nah, semua cerita dia tahu. Jadi, bila dia ajak si peniaga roti ni mengumpat, atau kita kata membawang, bergosip, peniaga roti ni dia tak ada masa. Hangit roti dia asal lagi. Jadi, dia ajak sebelah dia penjual kasut. Lagi duk rest. Kan? Jadi dia kata kepada Rasulullah, dia kata, aku mendengar setiap hari daripada perkara yang benar hingga kepada perkara yang tak benar. Tapi aku tak pernah menyampuk walau sepatah perkataan. Apa hukumnya aku? Kata Rasulullah, hang jadi sami'an, orang yang mendengar. Sesungguhnya orang yang mendengar dapat dosa sama banyak. Tu dia. Aku tak kata apa, aku diam dia apa yang kata. Hak tak kata apa tu pun dapat sepanggung. Sama banyak. Kalaulah kata kita tak mau duduk di dalam majlis tu, maka tinggalkan. Berani bangkit tinggal. Saya ada kerja sikit. Kerja apa? Kerja nak tinggalkan majlis mengumpat. Agak kasar. Atau bagi alasan secara tersendiri. Nak kena balik dah ni, ada hal. Rasa-rasa macam dah nak masuk di dalam majlis memotong bawang, bangkit tinggal. Tapi kena bagi alasan. Kena bagi alasan. Tentu orang tanya, balik awal sangat? Ada apa-apa ke? Ada. Adalah tu. Takut dosa. Itu yang Rasulullah kata, kalau hampa berpuasa, makna dia, pasal apa? Ketika mana berpuasa. Awak tak puasa boleh mengatakan orang kan? Tak juga. Sebab orang yang berpuasa tapi berribah, pahala puasa dia susut. Katalah hari tu dapat 100, mungkin tinggal 3. Tinggal 3. Mana pergi lagi 97? Bagi dekat orang yang kita ribah. Orang yang kita umpat gaji. Syok je dia dapat. Itu dia kata waspada pada 3 perkara. Itu yang pertama saya kata ribah. Ni mengumpat ataupun mengeji ataupun memfitnah. Yang kedua, kata Nabi SAW, berwaspada pada perkara yang kedua, su'uzon. Su'uzon ini bersangka buruk. Tak kira pada siapa-siapa yang kita hanya pandang dengan pandangan mata. Kita tengok dia bawa balik dari kedai, bawa plastik warna hitam. Bulan puasa. Dia bawa plastik hitam. Tu apa dia tu? Nasi bungkus tu. Mau dia bulan puasa dia tukar plastik warna hitam. Nasi bungkus tu tak puasa. Mungkin dia beli kat cucu dia. Atau isteri dia yang sedang haid. Atau mak dia yang sakit. Atau mungkin dia sakit. Yang mana agama Islam mengharuskan dia untuk berbuka. Kita tengok. Kita tengok. Kita su'uzan. Habis. Yang kata Rasulullah habis. Tak ada apa-apa. Pada zahiriah nampak kita berlapar dan dahaga. Tak makan dan tak minum. Tapi pada batiniahnya, puasa kita habis. Yang kedua, su'uzon. Benda ni semua ada dalam perut kita. Tengok saja terus kata. Jangan kata lagi. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, dalam bahasa Arab disebut bebal hati. Bebal hati ni orang yang tidak ada belas kasihan. Maksud tidak ada belas kasihan, tak ada rahmah dalam diri dia. Dia tak ada kesian dekat orang yang susah. Dia tak ada kesian dekat orang yang tak berkemampuan. Dalam arti kata lain, kedekut lah. Cukup kedekut. Dia sanggup buang tak apa. Jangan bagi dekat orang. Kalau nak memberi, biasanya di dalam bulan Ramadan orang selalu nanti kutip untuk infak Ramadan, untuk ihya Ramadan. Kan apa salahnya dalam bulan Ramadan tu kita berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala limpahkan begitu banyak dekat kita.
Kalau tak boleh bagi kat mereka tu dapat dah banyak dah. Ha. Mungkin daripada orang lain tapi bukan daripada kita. Sebab apa? Sebab hati kita tu bebal. Kata Rasulullah, maksud bebal ni tidak ada rasa ihsan. Hanya apa yang akan dapat pada dia? Lapar dan dahaga semata-mata. Itu yang dikatakan dusta ni. Dia berdusta. Dia nampak orang tu nampak berpuasa. Tapi dia berdusta pada perbuatan dia. Pada anggota dia. Dia berdusta. Puasa ni sebenarnya dia menghalang diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji. Tapi dalam masa yang sama, apabila kita melakukan perkara-perkara yang keji, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, yang disebut berwaspada oleh Rasulullah ni, 3 benda ni, ribah, suuzon, bebal hati ni, kata Rasulullah SAW tak ada apa. Puasa dia hanya nampak zahir je. Orang bersahur, dia bersahur. Orang tadarus, dia tadarus. Orang berbuka, dia berbuka. Tapi dari segi batiniah dia, kosong belaka. Tak ada apa. Ha? Okey. Dikisahkan dalam satu kisah ifki. Kisah ni paling masyhur. Saya ingat saya pernah cerita banyak kali dah. Tapi oleh kerana kita ni manusia, saling ingat memperingati. Kalau tengok drama pun boleh ulang 2-3 kali. Tengok drama Hindustan pun boleh ulang 2-3 kali. Apatah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak boleh ulang kan? Boleh tak? Okey, ni cerita tentang puasa. Dia bersangkut paut dengan puasa. Berlaku peristiwa ifki. Peristiwa ifki ni peristiwa Sayyidatina Aisyah difitnah melakukan pekerjaan sumbang dengan seorang hamba yang bernama Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Kisah ni Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. Ada 11 ayat Allah Ta'ala cerita tentang kisah ifki ni. Kisah ni memang diambil daripada Al-Quran. Dalam kisahnya, baginda SAW bawa satu rombongan musafir, ada kata balik dari perang. Ada sejarah mengatakan Nabi SAW balik daripada lawatan diplomatik, melawat ke negara Hafsah. Ada yang mengatakan Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Wallahu alam yang mana satu yang tepat. Namun dalam Al-Quran dia tak cerita secara terperinci. Dia cuma cerita Nabi bermusafir, Nabi bawa Sayyidatina Aisyah. Dan ketika mana dalam musafir baginda SAW, biasanya baginda akan jadi kepala rombongan, duduk di depan. Isteri baginda duduk di bahagian belakang sekali. Dan satu ketika dia berhenti rehat di situ. Nama pun RNR. Janganlah bayang RNR Malaysia ni, nah. Siapa yang pernah tikam Arab dia tahulah RNR Arab sampai ke hari ni, nah. Macam mana kan? Bersabarlah. Kita kan dalam ihram. Jadi bila Nabi berhenti di situ, Sayyidatina Aisyah ni qada hajat. Dia turunlah daripada tunggangan dia, unta dia. Nah, dia duduk di atas unta pun dia pun tak nampak muka dia. Macam mana pun dia tutup habis. Ni bila dia turun, hak yang si pengiring unta tu yang nama Safwan bin Mu'attal. Nah, dia tahulah kalau ni turun. Jadi bila Rasulullah dah rasa lama dah, Rasulullah pun perintah untuk bangun, meneruskan perjalanan. Dalam cerita sejarah mengatakan waktu dia pergi qada hajat tu, kalung dia, pemberian hadiah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada dia jatuh. Dia yang lambat dia patah balik. Dia cari kalung tu. Ni dalam cerita sejarah. Saya kata Al-Quran dia tak cerita terperinci dah. Kemudian membuatkan dia lambat. Safwan bin Mu'attal ni tahu as-sahibul, pemilik unta ni tak main lagi. Tak nak lagi. Dia cuba bagi tahu kepada Rasulullah. Nanti saat masa kita lah naik tabah. Cukup dah kah?
Kawan mana yang tak ada kan? Kita akan bertanya. Sebab bah tu dia bergerak sekali. Yang ni unta. Kaki bukan diikat. Jadi berjalanlah dahulu. Dia cuba bagi tahu berkali-kali tapi rombongan tu tak dengar. Rombongan tak dengar. Jadi dia tetap setia menunggu bersama dengan tali kekangan unta tu di tangan dia. Jadi tengok-tengok Aisyah pemai. Aisyah hadir. Selepas mana? Selepas lebih kurang kita kata jarak setengah hari. Setengah hari ni mungkin dalam 4 jam. Dia tak jumpa kalung dia yang jatuh. Dan rombongan Rasulullah tu hilang daripada pandangan. Kisah ni berlaku bulan Ramadan. Bulan puasa. Waktu dalam perjalanan nak kejar rombongan Rasulullah, Safwan bin Mu'attal ni hilang arah. Bukan ada signboard macam lah ni dah. Jalan pun tak ada. Jadi hilang arah. Bila hilang arah, dia nak kata dekat Aisyah dia tak tahu jalan pun dia tak berani. Ummul Mukminin tengok pun dia tak kan. Jadi nampaklah matahari tu terbenam, tanda masuknya waktu berbuka. Di badan unta tu adalah berkayak. Dia minum, dia bagi dekat Aisyah. Aisyah pun minum. Adalah buah tamar 2-3 biji. Dia tak berani nak berhenti dengan sebab dia takut lagi jauh antara rombongan antara dia dengan rombongan Rasulullah lagi tepi saja. Dia tak berani nak berhenti. Tapi oleh kerana malam dah semakin gelap, dia terpaksa berhenti. Aisyah ni dah cuak hati. Macam kita kata kita ni dah sesat dah. Kita ni dah sesat. Dan Rasulullah pun sampai ke Madinah. Rombongan Rasulullah sampai ke Madinah. Dia pun nak main lah ambil isteri dia yang duduk di bahagian belakang. Tak ada. Bila tak ada, yang sambut rombongan Rasulullah ni, puak munafik. Abdullah bin Ubay. Puak munafik. Rasulullah carilah Aisyah. Mana Aisyah? Dan Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal tu orang suruhan Rasulullah. Macam keluarga dia. Tak ada. Bila tak ada, orang pakat cari lah. Rombongan tu pakat cari. Memang tak ada. Bila pakat cari tak ada, di antara ramai-ramai mulut tu, keluar ramai ribah. Mengata dan mengumpat. Siapa yang mula? Puak munafik lah yang memulakan. Ni tak lain ni, dia kata. Aisyah ni dia sebenarnya dia bosan pada Rasulullah sebab Rasulullah tu tua. Safwan tu orang muda. Kan Aisyah muda. Kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa Rasulullah berusia 53 tahun. Dia umur berapa? Dia baru 9 tahun. Kahwin dengan Rasulullah umur 53 tahun. Jadi ketika berlakunya peristiwa ifki ni, dia dalam lebih kurang 14 tahun, 15 tahun. Ingat, Rasulullah berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah. Aisyah berumur 9 tahun. Rasulullah menggauli Aisyah ketika mana Aisyah akil baligh, baru baginda gauli. Waktu tu umur Aisyah lebih kurang 13 tahun. Jadi, maka berlakunya fitnah. Bermula daripada mulut orang munafik. Kita nak tengok, kita ni adakah sebahagian daripada munafik yang bila melihat suka sangka buruk, yang bila meneka suka mengata terus. Kalau kita ada sikap macam tu, kita adalah munafik. Dan Rasulullah kata rasa-rasanya dia tertinggal. Habaq kumpulan yang second last tu kata, tadi Aisyah dah turun. Aisyah dah turun daripada unta. Ketika mana Safwan memberi isyarat suruh berhenti saat. Aku ingatkan dia dah mai, tapi dia tak mai. Pasal apa dia lambat?
Sebab dia kehilangan kalung tu dia lambat. Dia rupa-rupanya dia tak main. Mungkin dia tersesat di perjalanan. Tak, kata Abdullah bin Ubay. Tunggu tengok esok sampai tak. Tak lain dan tak bukan. Tentulah dia sedang bersuka-sukaan dengan Safwan. Safwan ni seorang, nak kata hamba pun Rasulullah tak pernah melakukan manusia sebagai hamba. Dia buat macam ahli keluarga dia. Orang suruhan. Budak yang bekerja dengan Rasulullah. Jadi Safwan ni memang orang dia segak. Segak. Putih. Besar badan dia, tinggi lampai. Jadi fitnah makin luas. Bila fitnah berjalan, kita tahu. Kalau seorang yang bawa keluar fitnah, dia akan masuk jarum. Jarum tu dia tembus sebenarnya tau. Sampailah kepada pendengaran baginda Nabi SAW. Masuk pada pendengaran Nabi SAW. Masuk kepada pendengaran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masuk kepada pendengaran para sahabat. Orang-orang soleh. Semua masuk. Masuk kepada pendengaran umum mukminin. Isteri-isteri Rasulullah yang lain. Tunggu balik tak balik. Hati orang yang ni. Dia jadi macam mana? Goyang tak? Goyang. Goyang. Kita kata sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Inilah sebab dia. Dia membunuh jiwa-jiwa yang suci. Esok tu tak sampai lagi. Orang dah mula berpuasa lah. Dah sambung puasa balik lah. Hari seterusnya. Tapi dalam puasa tu tak sampai lagi. Tak sampai lagi. Pakat duk cakap. Waktu duha, Sayyidatina Aisyah sampai. Dia sampai bukan dia nak duduk di pacak tang tu. Dia balik ke rumah dia lah. Dia balik ke rumah dia. Bila balik ke rumah dia, dia tak dengar serta lagi. Ceritanya, lepas 2 hari, dia tak nampak Rasulullah. Dia tak nampak Rasulullah. Kita bila dah lama tak tengok ni, Sayyidin ni marah kat aku. Dalam dia duk tertanya-tanya ni, umum mukminin yang lain siapa pun tak banyak dia. Dia pergi jumpa dengan Sayyidatina Hafsah, anak kepada Umar Al-Khattab. Isteri Rasulullah juga. Jumpa, dia tanya. Hafsah ni kata, kenapa kamu lambat? Dia pun cerita, pasal tu ke. Ni ada orang duk kata dekat hang. Bahasa kita lah. Hang lambat dengan sebab bagian. Masya Allah. Apa perasaan orang yang difitnah? Seorang wanita yang suci. Masya Allah, dia kata. Ini saim. Dia pujuk hati dia. Sebab Rasulullah kan ajak. Kalau orang kata kat kita sedang berpuasa, jangan balas balik kata-kata tu. Tapi bagi tahu kepada hati kita, ini saim. Aku ni sedang berpuasa. Sebab nak jaga kualiti puasa. Dengan kita pergi maki kau untuk balik. Jaga Zat. Kerana puasa itu ada roh. Nak jaga roh puasa tu. Kualiti pahala tu tak mau bagi habis. Kata Hafsah, aku tak mempercayai. Tetapi hati yang dimasuki dengan fitnah cakap-cakap orang ni apa rasa? Goyang tak? Goyang. Begitu juga hati baginda Nabi SAW. Sampailah hari ke-5. Dilihat Rasulullah mai ke rumah dia. Rasulullah mai jumpa dia, Rasulullah tanya dia. Nak tanya betul-betul ni, kata Rasulullah. Saya cakap macam tu dah. Hang buat ke tidak perkara tu? Bermakna, ada tak dalam hati Rasulullah sikit sebelum bak masuk? Masuk kan? Hang buat ke tidak perbuatan yang disebut-sebut? Kata Aisyah, dalam isak tangis dia kata kepada Rasulullah, dia kata, kalau aku kata aku tak buat, hang mungkin tak percaya. Kalau aku kata aku buat, aku mengaku perbuatan yang aku tak buat. Ketahuilah wahai Rasulullah, Safwan tak tengok pun muka aku.
Sebab apa? Sebab kata Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncu dia, takkanlah dalam perjalanan siang malam mereka yang gelap gelita tu mereka tak berhenti sembang, tak duduk bersama-sama, tak makan berbuka bersama-sama. Ingat macam mereka lah. Bila main lagu tu, dia otak orang-orang yang suci, yang soleh ni pun masuk lah. Benda ni dia virus tau. Dia kacau hati, dia kacau pemikiran. Dia keteribah. Dia virus. Dia masuk dalam hati manusia, dia masuk dalam otak manusia. Lepas tu dia pun menangis. Jadi kata Rasulullah, kalau aku biarkan kamu mungkin akan jatuh sakit. Pasal apa? Aisyah jawab kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku menangis sampai kering dah air mata. Menangis sampai kering dah air mata. Aku lupa waktu berbuka. Yang aku tahu aku berpuasa siang dan malam. Demi menjaga puasaku, aku tak keluar pada mana-mana tempat untuk membela nasibku. Dia nak tunggu Rasulullah mai balik dekat dia. Jadi Rasulullah kata nak bagi kurang sikit gundah gulana kesedihan dia ni. Rasulullah percaya dekat dia, percaya. Tapi bila ada orang cakap kan, Rasulullah kata hantar dia balik pergi rumah ayah dia. Siapa ayah dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah hantar dia balik. Bila hantar balik, apa perasaan si ayah? Bila Rasulullah hantar balik anak perempuan dia, apa perasaan dia? Ayah tu serbu terus tanya. Ayah tu tak macam Rasulullah, lembut. Tapi ayah dia lagi keras lah dengan dia. Anak dia, hang buat betul ya? Lagilah dia menangis. Merayu dekat mak dia. Dia kata dia tak buat. Tapi dia nak cari siapa sebagai saksi. Tak ada siapa sebagai saksi. Dia kata kat ayah dia, aku berpuasa ayah. Aku berpuasa. Siang puasa, malam tak puasa. Kan dia puasa sampai malam. Esok tu baru sampai. Dia cerita keadaan semua. Kata Abu Bakar, siapa Rasulullah main tak balik? Siapa Rasulullah main tak balik? Sebab dia kata aku dah menangis sampai kering air mata. Jadi tak lama selepas itu, Allah yang Maha Kaya mensucikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan menurunkan surah An-Nur. Surah An-Nur cerita tentang ifki. Ada 11 ayat Allah Ta'ala cerita tentang Aisyah sahaja. Surah An-Nur, Allah Ta'ala sucikan sesungguhnya Aisyah adalah seorang wanita yang suci. Dia terlewat dalam perjalanan. Dia difitnah oleh sekian. Cuma Allah Ta'ala tak sebut nama khusus sahaja. Siapa-siapa. Jadi, tahu tempoh dia berapa lama? Hampir sebulan. Baru turun mai ayat surah An-Nur. Dan Aisyah mengadu pada Allah. Dia nak saksi, dia tak ada saksi. Yang menyaksikan dia dalam perjalanan itu adalah Allah sahaja. Dan Allah Ta'ala pun bawa mai satu penyaksian, iaitu berdalilkan dalil naqli. Ayat Al-Quran surah An-Nur ayat 11. 11 ayat penceritaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mensucikan Sayyidatina Aisyah. Sesungguhnya tak ada apa berlaku. Tak ada apa kata hak yang mula-mula orang sebab fitnah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay. Dia kata apa? Kalau tak ada apa baguslah. Kami ni takut kok jadi apa-apa. Senang tak? Senang tak dia, kita kata dia kelepiak semua kejahatan yang dia buat. Yang menyebabkan rumah tangga Rasulullah berkocak. Yang menyebabkan hati seorang wanita suci hancur luluh. Yang menyebabkan hati ibu ayah Sayyidatina Aisyah pun hancur, terluka. Begitu juga dengan ummul mukminin yang lain. Lalas sekali dia kata, tak apa-apa, tak apalah. Macam tu je. Jahat tak? Inilah yang dikatakan ribah. Walhal. Abdullah bin Ubay ni, dia kalau sembahyang sentiasa belakang Rasulullah.
Kalau Rasulullah masuk dalam masjid, dia tu tukang pegang kasut Rasulullah. Ali siap-siap. Waktu Rasulullah nak keluar dari masjid, dia nanti susun kasut tu di depan kaki baginda Nabi SAW. Dia kata dia itu bagus sungguh. Kan? Ni kata orang munafik ni, kita tak kenal dia secara batiniah. Kita nampak zahiriah dia. Belum tentu orang yang bermanis mulut dengan kita tu, baik dengan kita tu, berhati-hati. Jadi ceritanya, bila turunnya ayat Nur mensucikan Sayyidatina Aisyah, Rasulullah pun buat khutbah. Nah, khutbah ni macam kuliah lah. Nah, cerita tentang ribah ketika mana kamu sedang berpuasa. Ya Rasulullah kata berwaspada pada 3 perkara ni. Nah, berwaspada pada 3 perkara ni. Bila hang keluarkan ribah, hang mengata, hang memfitnah pada seseorang tu, benda tu dia makan dalam. Dia makan hari. Kemudian dia menimbulkan su'uzon. Apa dia? Sangka buruk kepada orang yang memandang. Punca daripada mulut dia lah. Dan oleh kerana sebab yang sedemikian, pada bulan Ramadan tersebut, baginda SAW berduka. Sedih. Nah, dan ketika itu, agihan-agihan makanan yang diberikan untuk ahli sufa, ahli sufa yang saya cerita dalam minggu lepas, minggu-minggu seterusnya saya pernah cerita, mereka tu yang tukang duduk di masjid. Jadi banyaklah kalau bulan Ramadan tu banyak orang bersedekah di masjid. So, kita orang pakat main bagi more. Kan? Orang yang main buka puasa, orang yang susah main boleh berbuka puasa di masjid. Yang senang pun boleh berbuka puasa di masjid sebab makanan banyak. Zaman Rasulullah dulu kalau kata makanan banyak tu, Ramadan di tanah Arab adalah bulan musim panas. Bulan kurma masak. Masing-masing akan bawa kurma yang paling tersedap, yang paling lunak isi dia untuk diagihkan kepada ahli sufah. Tapi oleh kerana perbuatan ifki ni fitnah lah. Perbuatan ifki ni menyebabkan orang tak ada hati nak makan. Ni kata bebal hati. Orang lain tak ada hati nak bagi sedekah. Hilang sifat belas kasihan. Punca daripada mana? Ribah. Punca daripada ribah. Dengan sebab tu kata Nabi SAW, puasa ni puasa daripada mulut lah. Puasa zahiriah puasa daripada mulut. Puasa batiniah pun daripada mulut. Tidak. Batiniah pun daripada mulut. Kalau mulut dia tak berkeluar perkataan-perkataan yang keji, yang fitnah, yang jahat, yang suuzon, nescaya eloklah. Nah, eloklah diri kamu. Sebab tu Rasulullah ni, dia mungkin nak tunjuk kemarahan dia kerana perbuatan tersebut, dia tarik lidah dia bawa keluar. Bila mana baginda ditanya, kenapa begitu ramai orang yang masuk, orang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka? Rasulullah tarik lidah juga. Ni, kerana benda ni. Dia pegang lidah dia dengan 2 anak jari dia. Lidah ni, dia bila dia nak bercakap, ikut suka dia saja dia nak bawa keluar. Dia tak fikir perasaan orang lain yang dia kata. Betul ke tak betul? Aku agak-agak je lah. Rasa-rasa. Jangan duk rasa-rasa. Aku rasa-rasa macam tu. Kut-kut lah. Betul ke tak tahulah. Kalau dia mau aku mau lah. Tak usah. Memang cerita tu sahih tak? Tak sahih. Berkata biar yang benar. Nah, biar yang benar. Boleh beribah kan kita baca dalam kitab Penawar Hati Tasawuf pada 6 keadaan. Kalau nak mengadu boleh cerita. Nak mengadu nak abang atas perbuatan-perbuatan maksiat boleh. Suami isteri bergaduh, isteri nak buat aduan pasal suami dia buat perkara yang mungkar, boleh. Nah, dalam keadaan yang tertentu. Kita nak pergi meminang anak orang. Orang tu dia tahu perangai bakal pengantin ni tak elok. Jadi aku nak abang kat hang lah untuk Sophia ambil lah.
Depa ni macam ni, macam ni, macam ni. Boleh riba. Kan dia kata ada 6 tempat, 6 keadaan. Sebab tu kena belajar, kena mengaji. Baru kita faham apa-apa situasi. Kita nak bagi tahu dekat kawan tu. Hang jangan baik sangat dengan kawan ni dah. Hang kena berwaspada. Dia ni, mulut dia macam ni, macam ni, macam ni. Boleh? Boleh keadaan ni. Sebab kita nak selamatkan sahabat kita daripada masuk. Aku dah pernah kawan dah dengan dia. Dia pernah buat dekat aku macam ni, macam ni. Boleh tak nak berriba? Boleh ketika itu. Hanya untuk memberitahu keadaan yang sebenar. Lain daripada tu, maka hukumnya adalah haram. Apa yang diperoleh kalau kata bulan puasa? Hanya mendapat, kata, illa ju'i wal atas. Hanya dapat lapar dan dahaga semata-mata. Susahlah no. Susahlah, kesian kat kita. Puasa ni kata daripada terbitnya Fajar Shadiq. Terbit Fajar Shadiq katalah pukul 6 sampai pukul 7.30. 13 jam tu, no? 13 jam, 14 jam. Sampai kering mulut-mulut. Mai dah petang tu, dia keluar buih saja. Tambah kalau kita lagi berusia, lagi tak larat. Kena hak yang makan ubat kencing manis darah tinggi tu, lagi tak larat. Dah? Sampai kuning lidah-lidah. Kering. Dah? Ubat terlampau banyak. Ubat banyak pada nasi. Pahit. Ayak liak menjadi pahit. Tapi sayangnya, mulut tak jaga. Dapat apa? Dapat apa? Mulut tu lah. Hanya memperoleh lapar dan dahaga. Kemudian kita tengok keterangan hadis ni. Dalam berpuasa, hendaklah kita menjaga adab yang zahir. Adab zahir ni, perbuatan. Okey? Jaga tangan kaki, jaga mata, jaga mulut. Itu adab zahir. Mata jangan memandang kepada benda-benda maksiat. Apa dia? Antaranya yang memandang benda-benda yang haram. Apa benda yang haram? Yang tak boleh kita lihat. Okey. Memandang kepada lelaki ajnabi dengan pandangan nafsu. Kira kalau tengok orang tu berkenan selalu. Yang tengok dia tu putih sekelap. Tak macam aku punya. Haram. Kira dia berkenan hak orang punya. Tak kira lah kau tu tua ke ataupun kau tu muda. Memandang kepada sesuatu yang haram. Memandang kepada aurat. Aurat sama ada pandang aurat lelaki ataupun aurat perempuan. Kita sama-sama perempuan ada aurat kan? Sama-sama perempuan, aurat kita adalah pusat hingga lutut. Jangan pandang. Pandang haram. Itu dikatakan jaga anggota zahir. Dari segi mata. Dari segi telinga. Jangan mendengar sesuatu yang haram didengar. Apa dia? Itulah yang macam cerita sahabat Nabi yang dia roti tu. Dia kata dia tak kata. Siapa yang kata? Rasulullah kata, dia dapat sepanggu sebab dia duduk di dalam majlis tu. Dia ada sama. Sebaiknya bangun dan tinggalkan. Dia tengok, siapa ni sedang membawang, pedih mata, mangkit. Abang kata dia, nak pergi mana? Tak boleh duduk, pedih mata. Awak, apa duk bersihan bawang? Berani kata, tak apalah, menegur kerana Allah. Okey, itu pandangan zahiriah. Kemudian hari ini orang tak mengata dengan mulut dah. Orang mengata dengan jari. Baik. Tangan pula, Tangan pula. Yang akan berbicara kepada kawan kita dengan tangan titik-titik hantar bintang. Tidak pun share terus. Tengok-tengok, ya macam ni ke? Tekan tu hantar. Bukan kata seorang-seorang, satu jemaah. Lagi bahaya. Itu yang dimaksudkan dia kata. Jaga adab zahiriah kita. Ketika mana kita berpuasa, takut tak ada pahala. Yang ni kemudian dia kata, yang ni maksudkan dengan adab yang zahir ialah menjaga puasa agar sah menurut pandangan ilmu fiqah. Menurut pandangan ilmu fiqah ni, sah puasa tak makan tak minum. Maka kita mesti menahan diri daripada makan dan minum dan dari segala yang membatalkan puasa.
Dan yang dimaksudkan dengan adab batin pula ialah kita menahan anggota badan dari mengerjakan maksiat. Kita hendaklah menahan mata dari melihat perkara-perkara yang haram oleh syarak, seperti melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya. Dan kita hendaklah menahan telinga daripada mendengar bunyi-bunyian. Bunyi-bunyian ni muzik yang mengasyikkan. Dengar muzik sampai terlena tu asyiklah. Nak tidur pasanglah Al-Quran, pasanglah ceramah. Senang lena, betul. Saya lah buka ceramah tu senang macam bagi kau buat tidur. Tak ya daripada. Okey. Dan kita hendaklah memelihara lidah daripada bercakap bohong, mencaci orang, bercakap kasar yang boleh menimbulkan permusuhan dan seumpamanya. Selain dari itu, kita dituntut pula untuk menjaga anggota badan yang lain dari membuat dosa, seperti kaki, tangan, terutama pula perut. Mesti dijaga supaya jangan diisi ketika berbuka puasa dengan makanan yang haram. Apalah gunanya berpuasa daripada makanan yang halal, kemudian di waktu berbuka puasa perutnya dipenuhkan dengan makanan yang haram yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada guna. Tak ada guna, dia kata. Kalau kata hang puasa, menahan daripada makan makanan yang halal, tetapi berbuka bercampur dengan yang haram. Sikit saja benda haram tu, bukannya banyak. Sikit saja. Apa dia? Hari tu nak makan bubuk caca. Dia ambil daun pandan rumah orang. Tak minta izin tuan dia. Tak minta. Lainlah kalau tuan tu dah bagi permit dah. Siapa nak makan ambil, tak payah minta. Ambil lah. Dia jadi merimba-rimba. Kawan tu tak kata apa pun. Aku tengok banyak sangat, ambil. 2 lai kan banyak. Nak ambil bau dalam bubuk caca. Apa jadi? Secaca tu haram. Saya tak makan pun daun pandan tu. Mana ada orang makan daun pandan kan? Ambil bau. Tapi hang dah masukkan benda yang haram. 2 lai je. Habis. Dia makan diri dah. Benda yang haram dia makan diri. Sebab tu dia kata berpuasa daripada makanan yang halal, tapi sayangnya berbuka dengan makanan yang haram. A'udzubillahi min dzalik. Itulah pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni dia sayang sangat dekat kita. Dia nak kita dapat ibadah yang berkualiti. Bukan sekadar jaga zahiriah, tapi kita wajib menjaga batiniah kita agar tidak tercemar dengan perkara-perkara yang haram. Okey, selesailah. Nah, hadis ni insya-Allah ada rezeki bulan 2 pula dah. Kita akan sambung hadis yang ke-16, penuntut yang rugi. Penuntut ni penuntut apa? Penuntut ilmu. Nak tengok kita nak rugi ke tak? Ada soalan daripada sahabat kita. Saya ada seorang adik telah meninggal dunia, tapi dia belum berkahwin. Mak bapa dah meninggal. Jadi dia tak ada pewaris hartanya. Tapi dia ada kakak dan abang. Setelah dibayar segala hutangnya adalah lebihannya. Dan dibagi-bagikan kepada adik-beradik. Jadi kau pun dapat sedikit hartanya tu. Duit sedikit yang kau dapat tu boleh tak kau buat korban ke, infak ke, atau buat haji kat adik kau? Kau baru je dapat duit ni. Harap dapat penjelasan dari Ustazah. InsyaAllah ta'ala. Baik. Inilah yang disebut kalalah. Seorang yang meninggal dunia, dia tak ada anak, tak ada waris. Dia kahwin, kemudian suami dia meninggal dulu. Tinggal dia saja. Dan tinggal dia saja. Tak ada perwaris. Tak ada anak pinak yang boleh mempusakai harta dia. Mak ayah pun tak ada. Mak ayah dah meninggal. Jadi siapa yang boleh terima harta kalalah adik-beradik? Mana dia? Kakak-kakak dia, atau abang-abang dia, atau adik lelaki dia, atau adik perempuan dia. Boleh menerima harta pusaka tersebut. Dan bila dia bagi kat kita, kita boleh makan duit tu. Selepas diagihkan segala hutang piutang, buat dulu upah haji untuk orang yang meninggal, buat dulu fidyah puasa
Kemudian hak yang lebihan daripada tu boleh diagih-agihkan kepada adik-beradik dia, dan adik-beradik halal untuk makan harta pusaka tersebut. Itu disebut kalalah. Kalalah orang yang tidak mempunyai waris. Boleh? Ke arah mana dia duduk? Ya, boleh? InsyaAllah. Ada soalan? Ya. Okey. 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 Baik. Terima kasih, Nah. Boleh tak dalam tempoh darurat ni, tempoh tak ada ayat ni, kita nak mandi, kita niat nak uduk sekali. Boleh, tapi niat mandi wajib. Maknanya nawaitu raf'al hadasil akbar. Kita niat mandi wajib meratakan air daripada hujung rambut sampai hujung kaki, terangkat dengan wuduk sekali. Selagi kita tak menyentuh bahagian-bahagian yang dilarang. Maknanya tentu kemaluan. Jadi boleh. Tapi kalaulah kita hanya sekadar basuh muka, tak basuh kepala, tak boleh. Tak boleh. Dia wajib kita kena bagi basah seluruh badan, itu terangkat dengan wuduk. Tapi kena niat mengangkat hadas besar. Itu rafa'al hadasil akbar. Ataupun sahaja aku angkat hadas besar. Terus. Selagi kita tak menyentuh bahagian-bahagian suli kita, maka wuduk kita terangkat dengan secara automatik. Terima kasih Kak Simah. Okay, ada soalan lagi? Ya. Ya, insyaAllah. Automatik. Bila kita angkat hadas besar, kecil terangkat dengan sendirinya. Bila kita niat puasa qadha, puasa sunat ikut dengan qadha tu. Tu kata Allah tu maha kaya, maha adil, maha pemurah. Kita niat besar, kecil dia bagi. Percuma. Beli satu dapat satu. Okey. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustazah, ni Kak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, macam kita dah solat dah di rumah maghrib, betul kita dah buat ba'diyah, kita nak pergi masjid, nak dengar kuliah lah. Tiba-tiba kita pergi masjid tu, imam tengah baca doa, bolehkah kita baca doa dulu, lepas tu baru kita buat solat sunat tahiyatul masjid? Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Kita nak pergi kuliah maghrib. Kita sembahyang maghrib di rumah. Kita dah buat solat sunat ba'diyah di rumah. Kemudian kita ke masjid. Dia sampai di masjid, imam di masjid sedang baca doa lepas solat. Dia kan sembahyang jemaah lah, mak sikit sudah. Baru duk baca doa. Kita yang baru sampai ni, apa yang perlu kita buat? Solat sunat tahiyatul masjid lebih afdal daripada meraihkan doa imam yang sunat tu tadi. Sunat mana lebih afdal? Sunat tahiyatul masjid. Sembahyang dulu sunat tahiyatul masjid. Kalau ada rezeki boleh ikut doa dia, kalau tidak habis selesai. Sebab kiaskan kepada sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah berkuliah, seorang sahabat masuk duduk nak dengar kuliah, kata Rasulullah, bangun, sembahyang dulu tahiyatul masjid. Jangan dengar lagi kuliah. Kalau ada rezeki yang sama dengan kuliah aku. Jadi utamakan tahiyatul masjid. Kecuali bila kita masuk dalam masjid tu, orang tengah doa, azan. Kena tunggu sampai azan habis. Sebab apa? Raikan jawab azan terlebih dahulu. Lepas tu baru solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi dalam tempoh tu jangan duduk. Kalau duduk habis. Sebab Rasulullah kata masuk masjid jangan duduk lagi. Kalau duduk, luputlah tahiyatul masjidnya. Kecuali orang sembahyang duduk. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah, faham dah. Okay, ada soalan lain? Tak ada, no? Tak ada, alhamdulillah.
Saya anggap yang ada di hadapan saya ni faham. Nah, alhamdulillah fahamlah lagu cara kita kan. Kita ngaji pun tak tinggi dah. Ngaji fardu ain saja. Itulah yang termampu saya ajak pun. Lebih-lebih nanti kita cari yang graduate hebat-hebat dan ajak kita nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadhil hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumidh zalimin. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna ya Allah, Allahumma rzuqna ya Allah bitaufiq, Allahumma rzuqna bitaufiq ya Allah, Allahumma rzuqna bitaufiq ya Allah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi Palestin wa fi Gaza. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi dunya wal akhirah. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat fi kulli makan. Allahumma ansur lil muslimina wal muslimat ala al-qaumidh zalimin, ala al-qaumil kafirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Terima kasih semua. Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sallu ala warahmatullahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustazah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu